Testing voice. Assalamualaikum. Can somebody respond? Whether can you guys hear me clearly, or does the song bother you? Or should I reduce a little bit the music? You know, I'm just thinking of having some background music. Could help. Tak boring sangat. Okay. But let me know if it disturbs you. Let me know. Thank you, Art. Thank you, Anwar. Thank you, Lim. Hi, Narissa. Hi, Jake. I'm sorry, who is JK? Is this Bong or Easy? I'm very sorry. JK. Amira, thank you. Hi. Hi, Azman. I'm just gonna wait like 4 more minutes, 10-15. We're gonna start, and this is not gonna take long. I'm just gonna go through
what we call the process of test development. Nak go through sikit sebab hari tu presenting group dah present kan, cakap pasal TOS, table of specifications, jadual spesifikasi ujian. So you guys presented your version, so I'm gonna share my version. Okay, so hopefully both can be meaningful. Okay, ada dua resources, untuk lebih faham hopefully. Oh, hi Atika Idrus and who else? Nur Farhana. Hi. Oppo F5. Who is that? Farah Wahida. Hi. Okay, 9 people. 3 more minutes. Okay, 3 more minutes, then I'm gonna start. Regardless how many participants there. This is great. Thank you. This is my first time doing YouTube live. I just learned on YouTube how to set up everything, Okay, it's 10:15. Okay, kita mulai ya. Okay, and by the way, my phone is close to my laptop, dekat sangat dengan laptop. Let me know if it bothers you. Okay, because I need to see the live chat. I don't know how to really, put my slides and the live chat in the same time, do interactive. So I'm having 2 devices here. Ada 2 device, laptop ada, phone ada. So let me know kalau dia buat sound yang tak sedap lah. Okay, usually sometimes it happens. Okay, so this is the I think fifth lecture notes dalam online learning, and then dalam WhatsApp group, the official one. Okay, sambil-sambil check juga ya, official WhatsApp group tu I put mostly important notes, most of the time related to our course. Okay, yang kalau nak sembang-sembang ataupun ada issues that we can discuss, I usually post it on what do we call our respective group lah, group A, group B. Tapi kalau benda penting yang dua-dua boleh tengok and it's really related to assessment especially, I will put in there. Okay, the official group, the one that I'm the only one who can send message. Okay. So hi Najiha. Okay, thank you for joining, guys. Okay, now we have 13 participants. Really good. Thank you. Today hari Waisak masih lagi join. Okay, but I think this is the best time to do it so that I can test first and then at the same time cover course content. Okay. This is the outline, but I'm not going to cover everything. I hope boleh sejam saja. Okay, sebabnya nak cover part 2 and part 3.
Yang panjangnya part 2 tu, the process of instrument development. Instrument kalau dalam kes kita selalunya item kita kan kita kata instrument kita item, test battery, okay, survey to instrument, test to instrument, okay, and instrument can consist of items. Dalam instrument ada items, okay, and or dalam test ada banyak-banyak items, okay. Jadi macam mana kita nak develop ataupun bina test ataupun instrument, dan apa langkah-langkah, steps, proses, okay, prinsip. Yang part 3 characteristics of good instruments tu hanyalah skim through because later ada lagi dalam course ni kita akan go deeper. Usually kita preview characteristics of good instruments and what not. Okay, last time group Azman dah cerita sikit characteristics of good instruments. Masa tu I think kalau group A Izzat bentang, and then kalau group B Amani bentang. Okay, just to put you guys on the same page. Okay, sekarang I'm just gonna skip part 1 and go straight to slides 72. I don't think I can I'm just gonna exit sekejap. Okay, just go do the old style. Ada banyak tu. Okay, there you go. Part 2, the process of instrument development. Okay, so ingat tak kalau group A punya slides presentation, group A mention ada tiga basic steps. The one presented by Zul. Okay, ada merancang atau mereka bentuk, kemudian bina item, kemudian semak item lah. Okay, tak salah saya. And then group B, masa tu Fatin bentang, they use Smith and Adams 1996 kan punya steps. Okay, dia kata based on objective, lepas tu buat item, lepas tu kemudian ada 5 lebih kurang kan. And for me I can pecah-pecah lagi, I can break them down into 10. Okay, dan lepas ni kita tengok ada 12 ke 13 some scholars, okay, suggest. Okay, so ini step dia 1 to 10. Identify the purpose, sama lah, tentukan objektif, sama macam merancang. Okay, sama macam tengok objektif apa yang Smith and Adams cakap tu. Okay, and then determine the intended traits. Intended traits ni subjek apa nak buat intended traits, ataupun kalau soalan tu instrument to instrument survey, apa trait-trait yang nak diukur, creativity, apa emosi. Okay, jadi kena tentu kalau trait dalam subjek kita cakap pasal mata pelajaran lah. Mata pelajaran apa nak ukur? Okay, siapa student, siapa audience, ataupun siapa yang nak jawab instrumen kita ni. Okay, so these are all actually 1, 2, 3 tu masuk dalam bab perancangan basically. Okay, kalau slide group A, okay, langkah pertama merancang atau mereka bentuk. Yang ketiga yang kita tengok dengan lebih detail dan tak lama lagi due assignment 1, create a table of specifications. Table of specifications saya suka panggil TOS kan, tapi nama lainnya dia ada banyak nama dan tak ada jarang lah yang ada yang salah table of specification. Lain cara cikgu, lain cara buat. Okay, so different teachers they can use different types of table of specification. We'll see. Adalah 2-3 jenis lagi. Okay, you guys already seen you saw some examples shared by your members, peers. I'm going to share mine. Okay, just tengok variation. Kita panggil jadual spesifikasi ujian, jadual spesifikasi item. Ada sekolah panggil jadual penentuan ujian, jadual penentuan item. Fungsi dia sama. Task blueprint. Okay, same thing. And then create an item pun masa ni lah kita dah bina item. Okay, yang part 1 tadi yang saya skip tu, itu part yang akan dibincang oleh hari Isnin ni. Kalau group A, Ayuni dengan Ayla. Kalau group B, Intan, Alia, Imani dengan Wan yang akan present. Macam mana nak menulis item-item, especially item yang dalam mata pelajaran lah, objektif, subjektif. Okay, review item content. Lepas dah tulis, kena review kan, apa konten ni bagus ke tak, ada salah eja ke tak, display macam mana. Okay, and then conduct initial tryouts, pilot the test. Yang tu je basically 4 sampai 7 tu hanyalah bina dan test dan review dan improve semula. Okay, and yang
last sekali tu yang 8 to 10 conduct initial item analysis, reliability, validity studies and develop guidelines tu masuk bab yang kemas kini, semak and everything sebelum betul-betul nak guna untuk test yang sebenar lah. Okay, so 10 general steps for instrument construction, instrument development. Construction development sama saja, maksudnya pembinaan. Okay, so yang ni tadi saya dah brief through tadi. Identify the purpose, objektif apa nak guna. Okay, yang bullet nombor point ni, nombor 2 ni ada banyak purpose, ada banyak tujuan nak guna instrument. Ada yang high stakes, contoh UPSR, PMR, PT3, UPSR, SPM, yang nak jadi pilot, remember? Contoh yang kita selalu guna. And research about a particular group, yang ni pasal survey lah, nak tanya siapa, orang asli, nak tanya student luar bandar, contoh. Ada juga purpose instrument tu kita nak guna untuk diagnose maklumat, ada maklumat pelajar yang berkeperluan khas ke tak, yang ada masalah pembelajaran atau dan sebagainya. Okay, thank you, Jay. Music, how's the music now? Can you hear? I'm just gonna mute the music then. Okay, I'm muting the music. Okay. Thank you, Jay, for feedback. I really don't know who's Jay. Okay. Hi, Hikmah. Farisha. Now you use different names on YouTube. I don't know who's who most of the time. Okay, I'm going back to the slides. Okay, let me know. Okay, Jay. This includes this one kena identify the population lah, siapa nak guna. Okay, and yang ni example paling basic. Jangan guna calculus test nak measure math punya ability, student tadika lah, prasekolah punya math ability. Too much kan? Okay, intended traits. The intended traits, okay, for the intended traits, yang tadilah subjek apa nak guna. Okay, maksudnya kalau soalan kita nak buat untuk high stakes science, intended traits kita science lah, subjek kita science lah, construct kita. Okay, kemudian kita nak decide lah, dah tahu subjek apa nak guna. Soalan tu ada pemahaman ke penulisan kalau bahasa Melayu. Kalau matematik ada yang pecah-pecah pula, kod lah, ada algebra, trigonometry dan sebagainya. Okay. Okay, I just muted the music, okay? Oh, Muna is still hearing the music? Oh no. Let me see. Okay, what about now? Thank you guys. Yes. Okay, I already muted. I already cancelled the. X out the thing. Awesome. Okay. Sorry about that. Okay. I should have just muted it in the first place. Anyway. Okay, but we were waiting for 15 minutes. Okay.
Awesome. Thank you, Art. Thank you, Farah Wahida. Thank you, Jay. Thank you, Muna. Okay. So, tadi kita kata subjek apa? Nak tanya apa, ada kertas 2, kertas 1, dan kemudian macam mana kita nak report score. Okay. Yang ni kalau ada algebra, trigonometry, patut kita buat different exam untuk different construct. Okay. Okay. Last, the third one, table of specifications. JSU, JSI, jadual spesifikasi item, jadual penentuan item, jadual penentuan ujian, table of specification, test blueprint, benda yang sama. Okay. This one, macam, ia hanyalah jadual. Okay. The most important thing yang ada, kena ada berapa item yang dia nak measure dan construct apa yang nak measure. Basically, topik apa nak measure. Kalau bahasa mudahnya. Okay, item tu measure subjek apa ataupun syllabus apa, topik apa. Okay, and then level mana. Okay, each level of intellectual process. I'm gonna use some pointer here then. Okay. Anybody can tell me on the chat room what does it mean by level of intellectual process? Okay, I think the waiting time or the buffer is kind of slow. I don't know, is it in the internet or something? Okay, I'm just gonna okay. Each level of intellectual process basically Bloom taxonomy lah. Aras dia, aras sukar, aras senang, sederhana, sukar. Okay. Yeah, taxonomy Bloom. Who's Oppo 5? Oppo F5? Yeah. Lim, IQ, yes. Yeah, it is an IQ, cognitive. When we talk about cognitive, yes, betul, Farah Wahida. Bloom taxonomy. Okay, which is the cognitive part lah. Betul lah Lim cakap, betul lah Oppo F5 cakap, and Farah Wahida cakap. Okay, so dalam table of specification ada number of items, ada topik apa nak tanya, and ada level. Dalam level tu ada rendah, sederhana, tinggi. Dan kalau kita pecahkan Bloom taxonomy yang C1 sampai C6 tu, selalunya kita buat C1, C2 rendah, C3, C4 sederhana, dan C5, C6 tinggi. Okay, ada setengah GSU dia also consider nak tanya jenis item apa, objektif, subjektif, padanan, multiple choice. Okay, itu terpulang. Ini extra lah, kalau dapat yang ni extra. Okay, this serves as an outline of the instrument that assist in planning. Okay, basically perancangan. Jadual tu hanyalah nak bagi outline. That's why I like presentation outline. Nak buat test ada outline, nak buat presentation ada outline, supaya orang clear. Okay, these are the things yang kita nak tanya, yang kita nak plan. Lepas kita plan, kita baru boleh buat item yang sesuai dengan yang kita dah rancang. Okay, ini intended traits kita basically syllabus. Okay, kalau kita guna, macam mana kalau kita nak guna, kalau kita tak tahu topik apa nak macam mana nak dapat topik, kita rujuk syllabus. This is also for your assignment. Ada yang tanya macam mana kita nak dapat topik, ataupun macam mana kita nak tahu kesukaran jenis item, ataupun macam mana topik setiap soalan. Sebab saya suruh buat item dulu, saya suruh cari soalan dulu, baru buat table of specification. Okay, at first determine nak test apa, lepas tu cari di SKP. Okay, cari syllabus. Ini paling basic table of specifications. Okay, nah, yang ni selalunya kita tak guna untuk high stakes. Yang ni kalau betul-betul just nak rancang roughly dalam quiz kan. Dalam kelas kita, kalau kita nak buat dalam apa, nak tanya pasal statistics ke, okay, tanya pasal algebra, all this construct, mathematics construct, graphs, geometry, trigonometry, and then ada level of learning domains tadi lah. Level of what do you call it?
intensity kan, apa yang previous slide cakap, level of intellectual process. Okay, so level of learning domains. So kat sini, if you notice, this is actually Bloom taxonomy, cuma dia terus bagi tahu nama terus lah. Okay, knowledge basically kita ukur C1, C2 lah kan. Kita apa, remember, understand, remember, understand. Okay, application apply, C3 dah. Okay, application maksudnya C3. Okay, lepas tu problem solving ni selalunya dah banyak lah, C4 ke atas. Okay, C4, C5, C6. And ingat, kita selalu galakkan guna yang baru. Okay, nanti kita tengok. So kat sini dia kata, okay, 2 item knowledge. Basic je nak tanya algebra. Okay, yang ni application. Dah mula tanya application, ada 5 soalan. Dan problem solving 3. Okay, ingat tak kita kata, kita anggap student kita dalam kelas normal. Ada yang pandai, ada yang pandai, ada yang kejap ya. Okay, again. Okay, student kita dalam kelas ada yang sepatutnya normal. Okay, basically ada yang pandai dan ada yang majority sederhana, dan setengah lagi yang agak lemah. Okay, jadi bila kita tengok apa pecahan soalan ni, kita tengok yang ni aras rendah sikit, aras sederhana selalunya banyak, dan aras susah selalunya agak sikit lah. Jadi kita akan adil lah di sini. Jadi taburan item kita pun lebih kurang normal. Okay, to map our student. Kan kita kata pengukuran itu ialah interaction. Measurement is an interaction process. Okay, ini student kita, ini test kita lah. Test ni saya lukis gambar test paper lah ya. Okay, that's really fun, doodling on YouTube live. Okay, so far so good. Okay, I'm just not gonna wait for their response. I assume you're good. If you have problems, just bug me on live chat. I'm looking at it while explaining. Okay. This is the second example. If you notice, okay, ini Bloom taxonomy lama ke baru? Ini Bloom taxonomy yang lama. Sebabnya kita patut tukar tempat. Evaluation dah jadi C5. Good job Azman. Yes, lama. Okay, synthesis ataupun kita panggil sekarang ni create, menjana, mencipta, dah jadi C6. Okay, so dulu ini masih digunalah. Selalunya kalau kita tengok dalam website, internet banyak lagi yang guna yang lama. Okay, ini tanya pasal apa, science code, tak salah. Plants, animals, habitats, rainforest. Okay, nak tanya soalan apa? Dan again, kita tengok. Tapi kali ni cuba tengok. Yang banyaknya, yang senang, sikit soalan sederhana, dan banyaknya soalan susah. Yang ni mungkin bila kita ada, what do you call, bila kita punya student, kita mungkin kelas bawah sikit, so kita nak apa, ataupun memang just kepentingan untuk tanya soalan lower level ni penting sebab dia banyak fakta, kemudian kita nak suruh dia apply yang tinggi sikit, bukan apply tinggi, buat yang tinggi. Okay, yang ni mungkin dalam kelas lah, macam just cikgu dia just decide nak tanya banyak ni. Okay, tapi kalau high stakes memang jarang lah kita nampak apa sederhana ni sikit. Selalunya sederhana ni banyak lah. Okay, ini contoh tak salah lah, sebab ini kelas dia mungkin keperluan dia untuk buat macam ni. Okay, awesome. Thank you guys for responding. Okay, ini betul daripada PPD.
jadual spesifikasi ujian daripada PPD Kuala Kangsar tahun 2016. Kuala Kangsar, kita baru cakap pasal Kuala Kangsar. Kuala Kangsar ni nampak PPD Kuala Kangsar kita baru sembang kan dalam grup. Okey, ni JSU dia. Okey, ini pasal bahasa Melayu. Dan ingat tak tadi saya kata ada JSU yang letak item format apa nak tanya. Okey, yang ni dia lain sikit. Dia bagi item format dan kemudian aras dia bagi dalam bentuk kolom. Yang tadi kita nampak semua aras dalam bentuk row kan. Kat bawah ni sepanjang ni dia kata, tapi sekarang dia tunjuk apa setiap item tu, apa aras dia, apa soalan dia nak tanya, objektif, aneka pilihan. Ya Allah mak. Saya lupa, saya ingatkan saya dalam Word document. Ini objektif aneka pilihan kompleks, nak tanya soalan 16. Item dia ayat yang betul. Mungkin kompleks ni macam 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2 dan 4 macam tu. Okey, dan aras tinggi. Boleh lihat bila dah jadi kompleks tu dia dah aras tinggi. Okey, ini satu lagi cara yang orang tulis. Bila dia menulis macam ni, senanglah bagi orang yang bukan penulis JSU ni. Mungkin orang yang buat JSU lain, orang yang tulis item lain. Okay, different people, different at different stage of process, kan? Jadi dia dah tengok, okay, dia nak tanya soalan ni, dia nak suruh guna ayat pilihan kompleks. Okay, buatlah. Okay. Ini sambungan. Jadi kita tengok tadi ada 20 soalan. Kemudian ada tambahan 25 dan 25 ni ada subpecahan. 21A, 21B, 21C. Okay. Ni 4 soalan, dia bagi catatan dan dia bagi markah. Yang ni dia bagi markah sama tak? Yang ni pun semua. Yang ni satu markah. Saya assume soalan ni dah lebih kepada soalan subjektif. Yang soalan ni objektif. Okey. Yang ni soalan subjektif. Okey. Yang ni JPU. Kenapa dia panggil JPU saya tak ingat. Tapi saya panggil jadual spesifikasi ujian dan kurungan saya buat JPU. Mungkin sebab dia mention JPU. Okey. Yang ni peperiksaan pertengahan tahun. Ada member tanya, kan? One of you guys WhatsApp me directly asking, saya buat peperiksaan pertengahan tahun boleh? Boleh? Okey, hari tu saya kata UPSR, SPM suggestion. Okey. Maksud saya soalan yang dah establish. Maksudnya kalau ujian tu mungkin susah nak cari silibus satu. Okey, dan memang cikgu kelas yang akan buat. Selalunya yang pertengahan tahun ni dia akan panitia akan semak dulu. Jadi dia punya soalan tu tak adalah ragu-ragu sangat. Yang ni C1 ke C2. Jadi sebab tu saya suruh pilih yang establish. Establish maksudnya pertengahan tahun boleh, akhir tahun boleh, UPSR boleh, SPM boleh. Okey. Ini pertengahan tahun 6. Cara dia tulis, okey, ini soalan. Okey. Ini lagi section A. Lagi sampel dia buat. Dia tak buat detail. Okey. Yang ni saya kurang recommend, tapi ini contoh. Saya kata mesti ada nanti dalam jumpa dan tak salah kalau kita hanya guna di sekolah kita. Dan kita tahulah, cikgu-cikgu tahu section A tu apa nak tanya. Okey. Tapi lebih baik jika nyatakan topik. Okey. Macam PPD Kuala Kangsar ni. Clear lah. Okey, dia lebih kepada pecahan kata ganda semua tu kan. Okey. Types of questions yang ni dia cakap jenis question macam mana. Okey. Pendapat saya kat sini ni dia dah combine topik, adverbs. Okey. Tajuk apa? Ada setengah dia kata yang ni topik jugalah. Ini topik dan kemudian yang ini dia dah masuk item. Close test ni ialah isi tempat kosong. Okey, dia tak cakap tajuk apa, tapi dia kata close test. Maksudnya dia bagi petikan, student jawab. Tapi dia tak cakap lah dalam close test tu nak ukur topik apa. Okey, nak ukur topik. Soalan exam awal tahun tak boleh ke doktor? Awal tahun selalu siapa yang buat? Kena decide siapa yang buat. Sebab kalau awal tahun cikgu buat saja dan tak pakai TOS,
nanti kita sendiri yang susah nak map. Okay. Tapi kalau tak boleh soalan lain, soalan tu okey. Kalau memang dia ada panitia yang decide, yang semak. Okey. Okey Farah? Okey. Yang ini dia campur. Types of question ni dia campur topik dengan jenis ni. Okey. Jenis item format. Ini item format isi tempat kosong. Okey. Ini reading comprehension. Basically nak tanya pasal multiple choice item lah. Tapi dia tak tanya topik apa, dia cuma cakap reading comprehension. Okey. Jadi saya tak kata ini contoh yang tak betul, tetapi ini salah satu contoh. Okey. Ini UUM punya. Okey. Dan ini kelas kita. Bukan kelas kita, kelas postgraduate diploma, tapi lebih kurang lah kita punya syllabus. Okey. Ini topik kita. Topik first. Kita cakap, okey. Yang ni kosong. Okey, kalau saya nak tanya definisi, okey. Mestilah number of question nombor 1. 1. Lepas tu, question number nombor 1. Semula. Okey. Kalau measurement, saya nak tanya definisi measurement. Kadang-kadang saya combine. Okey, antara berikut, apakah perbezaan measurement dan test? Saya combine terus. Untuk soalan 1, dua konsep saya tanya. Okey, kemudian saya letak, okey. So, nombor 1 ni saya merge lah kotak ni. Saya buat lah, okey, ni 1. Okey. Kemudian, saya kata, okey, bila dah apply ni, maksudnya kita tengok test, adakah test tu mengikut prinsip yang baik. Mungkin dah masuk soalan nombor 2. Contoh. Okey. So, ini pasal test saja. Nombor 2. Highlighter ni besar. Okey. 2 tu hanya untuk test saja. Okey. Dah termasuk kotak yang test. Okey. Dan sebagainya lah. Kita akan lihat. Okey. Dan at the end, yang ni apa PGE punya syllabus. Okey. And kat sini ada course learning outcome. Course learning outcome ni selalunya untuk UPSR kita tak adalah, sebab itu terlalu dia punya dia rasanya ada objektif kot, objektif ataupun yang tu saya tak pasti kalau untuk UPSR rasanya dia tak ada terus nak mencapai apa semua. Tapi yang ni kalau dalam course universiti dia ada learning outcome dan selalunya dia kena capai yang C. Bukan yang efektif, memang tak boleh tengoklah dalam table of specification atau final exam. Kan? A1, A3 tak ada, A5 tak ada. Tapi C2, C3, C4, C5, C6 ni semua kena cover. Sebab kita kata soalan kita start C2. Tadi jadi yang ni tak boleh tanya lah, remember. Kena tanya understand ataupun analyse lah. Kalau saya compare tadi, suruh measurement and test, sebenarnya dia analyse lah. Okay. So, nombor 1 saya ialah soalan analyse. Dan kita gabung untuk measurement and test. Ini US punya. Yang ni lagi yang ni dia buat ikut grade. Grade tu maksudnya tahun atau darjah kan. Okey, grade 1, grade 3. Berapa sebabnya soalan dia lebih dia akan bawa carry forward ke next grade. Okey, dia ada prerequisite lah. Maksudnya sebelum naik 3 darjah 4 kena kuasai darjah 3 dulu lah. Okey, dan dia memang ada yang tak akan lulus lah kalau tak lepas the grade. Okey, yang ni dia jenis item. Okey, ada type 1, type 2, dia decide lah type 1 tu item apa. Dia just cuma nak ringkaskan. Kemudian dia adalah satu senarai semak lain. Type 1 tu apa, type 2 tu apa. Okey, yang ni pun memang dia pukul rata. Okey, dan saya tak galakkan lah, cuma saya nak tunjuk different style of ini dia panggil blueprint. Dan kemudian dia bagi tahu test type dia kat sini, dia bagilah ada manual satu lagi nak cakap pasal test type. Okey, dia describe lah kat sini. Okey, yang ni kalau type 1 tanya pasal konsep, skills, procedure. Kalau type 2 kita nak tanya pasal mathematical reasoning. Maksudnya yang ni ada soalan bentuk perkataan, ada bentuk ayat kan, word problem. Okey, yang ni modeling. Yang ni sebenarnya tulis derivation ke apa kalau dalam math kan, ataupun kena buat model lah, x equals to
mx plus c. Okay. Yang ni dia bagi tahu lah apa step-step ni. Dan at the end, benda ni semua ialah still lagi Bloom taxonomy. Okay. Cuma dia panggil, dia kali ni dia dah cakap kata lagi detail. Okay. Still lagi C1 sampai C6. Okay. Ini PISA. Okay. PISA Program for International Student Assessment. Yang ni untuk mathematics. Yang ni sebenarnya PISA ni untuk darjah 3, tingkatan 3 kan, tak salah saya. Teams PISA, betul? Darjah 2, darjah 3 ambil ni. Okey, dekat Malaysia pun semua ambil. Okey. So yang ni dia bagi tahu, okey, dia cakap pasal kategori apa dia nak tanya. Yang ni dia tanya pasal nak formulate situations mathematically. Dia bagi situasi, kena buat equation atau modeling tadi lah. Okay. Yang ni just masukkan employ mathematical concept. Basically apply. Bila employ ni guna balik mathematical concept, fakta dengan procedure. Yang ni score dia mesti lebih kurang 50. Yang ni 25, yang ni 25. Nampak tak? Yang ni normal. Kan? Sebab dia kena tanya satu dunia. Dan dia kena assume normal lah. Okay. Yang ni dia assume semuanya sama susah dan sama penting. Jadi semua skor lebih kurang, bukan lebih kurang sama lah. Perlu approximately 25. Okay. Lari sikit dia 24, 23 lebih kurang sikit tu tak apalah. Sebab dia kata pun approximately kan. Okay. Yang ni Allah. Yang ni tanya pasal personal. Tak tahu, saya tak ingat dia punya soalan. Ada pasal, dia tanya pasal kita student tu sendiri. Dan tanya pasal pekerjaan ke, macam career readiness ke, ataupun job skill ke, something like that. And then societal, masyarakat, dan kemahiran saintifik. Dan semua ni sama penting. Okay. Dan semua ni sama penting. Jadi still lagi approximately 25 dan markah penuh 200. Okay. Okay, step 4. Create item pool. Kita ada 10 step ya. Just for you to stay vigilant. Okay. Yang ni basically bila kita dah tulis lah. Bila kita dah tulis, ada item bank. Based on kita dah rancang table of specification, we already plan the items in the table of specifications dalam langkah merancang based on objektif apa kita nak tanya. Kemudian kita kena ada pool of items, basically kena ada item bank. Nak ada item bank, kita kena tulis soalan, tulis item. Okay. Selalunya kita kena item bank ni kena besar, twice as large as the final intended. Maksudnya kalau kita ada soalan tu, kalau soalan kita nak ada 40 soalan, kita kena kali 2 ataupun kali 3 lah. Supaya kalau satu soalan bocor atau satu soalan problem, ada backup. Okay. Sebab tu, kalau yang tahun lepas kan, banyak kali kan soalan apa yang bocor tu. Jadi, kita ada backup item bank sebab tu ada soalan UPSR 1, 2, 3 kan. Okay. Ini jenis ini daripada Drager dengan Klickenberg. Jenis test item untuk language test kot. Okay. Dalam pool ni item apa yang ada? Okay. Kalau bocor, ambil pool 2. Bocor juga, ambil pool 3. Bocor lagi, ambil lah seterusnya. Okay. Ataupun kalau dah guna untuk 2018, 19, 20 guna yang ni. Okay. Okay. Yang ni right items. Kita akan tengok dalam presentation. Tapi basically, yang ni kalau ingat tak group ERA present dengan detail ya. Kan? Group B. Okay. Item format. Dia kata, each item should be written in a way that is unambiguous. Maksudnya tidak mengelirukan. Dan hopefully target only one trait. Kalau kita nak tanya math, hopefully memang kita tanya math lah. Jangan bertanya kemahiran berbahasa pula kan. Sebab nanti masuk bahasa-bahasa sastra yang bukan kita nak tanya lah. Okay. Kita tak mau tanya language dan math.
selalunya. Itu memang benda yang kita jaga sangat-sangat lah. Bahasa tu jangan mengelirukan, jangan melampoli ke, melodramatik ke. Okay. Yang ni kita akan baca balik, tapi basically dia bagi tahu briefly, items tak boleh double barrel. Okay, maksudnya saya suka anjing dan kucing. Okay, saya suka anjing, saya suka kucing. Okay, tanya soalan 1, saya suka anjing. Soalan 2, saya suka kucing. Okay, tak boleh soalan 1 dan 2, saya suka anjing dan kucing. Jadi double barrel. Double barrel tu maksudnya dia ada 2 benda nak tanya dalam satu soalan. So, susahlah orang nak jawab. Okay, saya tak suka mana-mana. Okay, ataupun saya suka kucing je. Okay, ataupun saya suka anjing saja. Contoh. Okay. Ambiguous language, soalan mengelirukan. Nanti kita tengok ada banyak jenis. Language that is complicated or not age. Satu complicated, satu lagi tak sesuai dengan umur, satu lagi tak sesuai dengan budaya. Ini sensitif sikit, especially bila kita duduk negara berbilang kaum. Okay, tu baru hafal. Kat sini kata okay, semua ni semua ni basic lah, macam mana, mestilah tahu, takkan tak tahu kan. Tapi knowing is not necessarily doing. Tahu nak buat tapi tak ikut, biasa. Okay, memang renyah nak buat test ni. Okay. Jadi benda yang paling penting, one of the validity issues, isu kesahannya ialah bila kita nak buat ni, kita kena pilih dan kita kena train item writers, bukan boleh-boleh terus tulis. Okay, and in this course sepatutnya you guys are training lah untuk menulis item. Tapi sebabkan of the situation, kan kita dah tukar kita punya soalan. Dulu kena buat projek, kena buat TOS from scratch, tak ada item, dan kemudian buat item, tulis item sendiri, kemudian administer pula dekat sekolah ataupun kat kawan, kemudian analyse and so on. Tapi basically bukan semua orang boleh terus-terus tulis. Okay. Okay. Soalan. Okay. Sambil-sambil tu mungkin take 2, take 3. Untuk to ponder. What do you think of these items? Soalan pertama dulu. Rasa buah ini ialah, student ni jawab salah ni. Okay, jawapan dia ialah masam. Student jawab manis. What do you think? I'm going to leave it open. Okay. What do you think? I'm not going to answer. Okay. Until I see some chats coming in. Okay. And then yang ni pula. Tandakan buah yang berwarna hijau. Sudah ni jawab salah juga. Dia jawab nanas. Jawapannya apple. What do you think? Okay, moving on. Okay, means basically yang ni just dia nak buat sains tahun 1 deria manusia. Okay. Mengelirukan. Betul Azman cakap mengelirukan. Sebab ada juga buah nanas warna hijau kan. Soalan tak lengkap. Okay. Ataupun memang jawapan dia memang tak plan dululah. Bila menulis tu, tengok option dia. Manis, pahit, masam. Okay. Sorry, kat sini option dia yang awal-awal.
Okay. Masam, manis, pahit. Mangga ada tak yang manis? Ada. Tapi dia lebih kepada masam. Okay. Mungkin kalau letak lemon kot boleh lah kan. Kalau letak buah lemon, mungkinlah jawapan dia masam. Tak salah. Okay, topik ni mencabar ni dari manusia ni. Nak tanya dalam bentuk multiple choice. Okay. Jadi mungkin ada alternatif cara lah nak tanya. Tapi ini ditanya masa PKP. So faham lah kan. Okay. Tapi mungkin gambar stimulus tu mungkin tukarlah buah benda lain. Ataupun buah yang betul-betul memang kita tahu spesifik rasa dia apa. Ataupun cuka. Letaklah cuka. Tapi mungkin student pula lah tak tahu aras kan. Student darjah 1 tahu ke cuka? Okay. Yeah, that's right. Mona said. The question is not fair and incomplete. Yes, a mango can be sweet and sour. That's true, Mona. Okay, kesian student. Ya, betul kesian. Tapi tak apa, ini buat masa PKP saja. So, dan cikgu pun boleh sedia boleh sembang kan. So, dia kata tak apa. Okay. Soalan internet. Okay, tak buat JSU. Yang ni, buah yang berwarna hijau ni, apple ada merah, ada hijau. We have red and green apple. Nanas? Memanglah nanas masak selalu warna oren kan. Tapi ada juga nanas yang memang warna hijau. Kan? Okay, moving on. Review. Lepas dah tulis, review lah. Maksudnya, kita kena tengok kandungan kita punya item bank sebelum betul-betul dia boleh masuk dalam bank item kita. Okay. And then kat sini dia katalah kena ada panel of experts. Kena ada panel yang kalau high stakes betul-betul lah, kalau SPM ke PMR ke, memang kena ramai lah. Dia akan tengok betul-betul. Kena tengok area dia, kena tak dengan syllabus di SKP. Kalau sekolah kerajaan, kalau sekolah international, dia punya syllabus lah. Okay. Dan expert akan rate lah. Yang ni pun kita akan belajar jugalah macam mana nak rate. Dan kemudian macam mana kita nak make sure agreement antara panels tu. Ada panels tak setuju soalan ni, soalan yang patut masuk dalam SPM. Ada panel kata setuju. Jadi kita kena tengoklah berapa rating. Okay. So, item having lower ratings should be revised or removed. Okay. Kalau tak boleh nak ubah dah, buang je lah. Okay. Sebabnya kita tak nak. Dan cara nak tengok lower ratings pun kita buat item analysis lah. Tapi ini first step. Sebelum buat item analysis, kita buat ni dulu. Sebabnya yang ni based on manusia punya judgement lah. Okay. Subject matter expert. Okay. Pakar subjek. Okay. Yang ni dia akan banyak lah. Collection of content-based evidence of validity. Later kita sembang lah pasal kesahan kandungan. Hari tu Izzat dah cerita sikit dalam group A dan Amani cerita banyak pasal validity, content-based ni. Contoh-contoh dia. Okay. Dalam group B. Okay. Dan yang ni pun dalam group, tak salah group Ghazali, group A akan present pasal validity. Okay. Jadi, this is a very important thing pasal content validity. Time kita nak review item ni. Okay. Masa kita nak review item tu mesti benda-benda yang perlu di consider ataupun diambil kira. Diambil kira accuracy, ketepatan, soalan tu masa betul, ejaan semua, readability and text complexity. Kemudah bacaan lah. Lagi soalan tu sengit, soalan nombor 1 tak apa clear. Okay. Text complexity ni maksudnya yang tadi kita cakap tadi. Sesuai dengan aras. Grade level, tahun, darjah 1 ke. Kalau darjah 1 faham tak cuka tu apa. Ke tak tahu cuka. Kan. Jadi kena fikirlah macam nak test deria. Deria rasa. Kan. Sesuai dengan kita punya target. Okay. Soalan tu senang ke, low, medium, high. Target apa yang kita nak? Aplikasi ke ataupun analisis lah. Okay, high. Okay. Jangan tanya benda yang kita tak nak tanya lah.
depth of knowledge, pengetahuan ni macam nak mendalam ke, samalah back kepada target dengan levelnya. And editorial consideration ni maksudnya macam titik, bulat, okay, huruf besar, huruf kecil, grammar, tata bahasa. Benda-benda tu sebenarnya penting lah. Okay. Nanti kita tengok detail lagi. Okay. Lepas dah review, baru kena try. Conduct initial tryouts. Maksudnya kita try lah. Ambil lah. Have a few individuals. 2-3 orang. Okay. Yang of course representative of intended population lah. Kita nak tanya soalan matematik darjah 1. Kita ambil lah student darjah 1 untuk try. Kan? Janganlah. Try lah kat anak kita dulu ke jawab yang darjah 1 kan. Ataupun adik-adik kita. Jangan tanya kat orang lain lah. Yang tak represent. Student yang kita nak tanya tu. Okay. Kemudian kita tanyalah macam mana, susah ke senang soalan. Okay. Interview sikit. Okay. Kalau soalan terlalu banyak, yang ni suggestionnya kita kena buat parallel form. Parallel form ni maksudnya group A jawab 1 sampai 50. Group B jawab 51 sampai 100. Lepas tu, konten yang sama lah. Make sure kita tanya parallel. Macam ni ke parallel? Parallel. Okay. 51 sampai sampai 60 soalan. Group B. Okay. Itu yang maksudkan parallel forms. Obtain feedback either one-on-one in a focus group setting. Yang ni kalau banyak masa dan memang soalan tu betul-betul soalan high stake lah, yang menentukan masa depan. Kalau salah ni tak boleh masuk universiti ke, memang kena try dulu lah sepatutnya. Okay. Revise the instrument based on the obtained feedback. Dah dapat tu baru ubah balik. Ini baru try. Okay. Lepas subject matter dah check semua, kita try. Okay. Kemudian kita tadi try sikit. Sekarang ni pilot lah. Pilot untuk ramai. Okay. Pilot ramai. Tadi tanya 5 orang. Lepas tu 5 orang tu perlu represent, kalau ada pelbagai kaum, student kena ada wakil lah. Melayu, Cina, India. Okay. Pilot test tanya semua. Tanya majority. Okay. Tanya satu kelas. Tanya apa. Kena ada at least 30. Kalau soalan tu soalan sepatutnya, kalau soalan yang periksaan akhir tahun semua tu, at least 30 student lah kena try juga, jawab juga sepatutnya. Tapi itu ialah on paper. Okay. Kalau ideally, memang kena jawab, kena buat. Tapi selalunya susah, tak ada masa, nak habiskan syllabus, and understandable. Okay. Yang ni sample size. Okay. Ini siapa nak jawab ni, should be large enough. Maksudnya kena cukup lah. Selalunya 30, 50 tu cantik lah. Baru kita dapat clear lah. Item analysis nanti kita nak buat. Kita kena ada at least 30 to 50 students lah. Okay. Bergantung kepada number of ni orang. 30 students. 50 students ni kalau ada dalam 40 soalan ke. Kalau lagi banyak item, lagi banyak orang lah kita jawab. Okay. Sebabnya kita nak dapat item properties lah. Item properties ni ialah yang ni preview dan very important item difficulty, kesukaran item discrimination, diskriminasi item. Discrimination ni bukan racist ya. Okey, nanti kita bincang. Okey. Item discrimination ini ialah sifat-sifat item. Macam mana item berfungsi untuk soalan, kepada pelajar yang kita tanya tu. Dan benda-benda ni akan decide lagi quality item. Kita tengok kebolehpercayaan, kesahan. Okay. Ideally kalau ada 100 hingga 200 individual, range per item or more if possible. Yang ni suggestion. Sorry. Suggestion individu dia kata 100 hingga 200. Saya kata 30 hingga 50 tu okey dah kalau soalan macam soalan akhir tahun, awal tahun, okey, pertengahan tahun, okey. Kalau tak ada, tadi betul. Tada. Saya pun dah lupa. Kata ada kat bawah tu. Okey. Sample size for 400. Kalau 30 hingga 50 pun boleh lah. Okey. Tapi bergantung kepada purpose of the test. Kalau soalan tu high stake, memang kena tanya ramai lah. Okay.
conduct initial item analysis. Tadi dah try out. Lepas try out, pilot. Lepas pilot, item analysis. Sebab item analysis tadi dah ramai orang kan yang jawab. Yang ni based on the pilot test in step 7, kita tengoklah item difficulty, item discrimination, tengoklah scoring in each category. Kalau kita kata soalan kita 10%, patutnya soalan sederhana, macam mana budak score? Okay, 80 soalan medium, macam mana? Dan 10 lagi soalan susah. Skor kategori tu macam tu lah. Okay. Dan kena tengoklah, kalau soalan kita kosong, soalan subjektif 1, 2, 3, soalan matematik yang kena tunjuk jalan kira contohnya. Skor kategori yang tu pula maksudnya siapa tak dapat jawab langsung, siapa dapat jawab 1 markah, siapa jawab 2 markah, dan seterusnya. Itu skor kategori. Okay. At this stage, you can also begin to estimate the properties of instrument level. Okay, yang ni tak apa. Kemudian maksudnya kita dah boleh tengok. Yang ni kita tengok item difficulty, item discrimination. Kemudian kita boleh tengok the whole test. Yang ni bila kita cakap the whole test ni, kita cakap pasal reliability of the scores for the test. Okay. Lepas tu, result ni bila kita dapat ni lah, difficulty, discrimination ni sangat penting. Okay, dalam kesahan. Nak menentang kualiti sesuatu instrumen, salah satunya validity, reliability. Okay, moving on. There you go. Step 9, conduct reliability and validity studies. Yang ni lah kita dapat tu, kita boleh gunalah. Okay, ini memang bab, kalau apa yang dalam steps Smith and Adams ataupun yang Izzat cerita 3 langkah tu, ini steps yang semak item saja. Semak tu banyak step, lagi banyak step. Tulis dah banyak step. Nak rancang satu hal, tulis satu hal. Nak semak satu step. Nak make sure benda tu quality. Item instrumen yang kita tulis tu berkualiti. Terdiri daripada item-item yang berkualiti. Really good items in there, you know. So that macam tadi lah, tak fair kat students, right? Okay. Selalunya kalau tak cukup duit, if resources are tight, tak cukup duit lah nak buat benda ni, mahal ni nak buat benda ni, yelah nak kena panggil expert, nak kena bayar, nak kena selalunya duduk hotel. Kalau soalan SPM, kalau soalan yang muat ke apa kan. This step may be combined with step 8. Maksudnya combine lah dengan step 8 ni, together. Okay. Develop guidelines. Last sekali adalah cara-cara. Okay, macam ni lah guideline. Adalah manual. Test pentadbiran test macam ni kita nak takbir test. Macam mana kita nak score. Macam mana kita nak interpret score tu. Okay. Markah muat. Kalau band 6, boleh naik pangkat ke tak? Macam tu. Itu. Ataupun boleh masuk universiti ke tak? Boleh ambil subjek-subjek kritikal ke tak? Okay. Itu interpretation of scores. Okay. Lepas tu adalah items reverse coded ni. Semua ni usually survey lah. Okay. Nanti kita tengok macam mana reverse coded. Okay. And then document whether particular diagnostic criteria or standards were established. Yang ni again for high stakes test. Okay. Yeah. Survey. Kalau soalan survey, reverse coded ni maksudnya dia jawab 1, 2, 3, 4. Okay. Dia kata kita nak tanya pasal hedonism. Hedonism ingat kan? Keseronokan untuk kecintaan terhadap entertainment ataupun hal-hal materialistik. Okey, dia soalan dia, saya sentiasa duduk di rumah pada hujung minggu. Dia cakap strongly agree. Sangat setuju. Okey, tapi bila hedonism ni, kita nak yang jawab sangat setuju ni yang ada hedonism tinggi lah. Okay. Tapi sebab tu kita kena reverse coded lah. Kalau dia jawab. Kalau orang yang saya suka duduk di rumah di hujung minggu jawab sangat setuju, kita kena ubah lah soalan dia. Yang ni kalau dia jawab 4 ni, maksudnya kita kena starkan dia. Kita kena yang ni step 4 bila kita nak score jadi 1, yang ni jadi 2, yang ni jadi 3, yang ni jadi 4. Kalau dia kata sangat tidak setuju, maksudnya betul tu. Kan? Dia jawab sini sangat tidak setuju tapi skor dia rendah.
Okay, kita nak, kalau dia jawab tinggi, maksudnya hedonism dia tinggi. Jadi kita kena reverse code. 1 jadi 4. Okay. Ini pun dia punya monotonically increasing score. Sebabnya trait level kita nak skor kita tinggi, trait level tinggi. Bukan skor kita rendah, kita skor yang rendah represent trait yang tinggi kita nak. Kita nak semua tu linear. Okay, last one. Last one. Oh, tak ada last one lah. This is the last one. Develop guidelines. Okay. These are the general steps. 10. Yang ni 12. Yang ni pakar lah jawab. Downing 2006. Buku yang tebal tu. Do you remember this book? $100 ni. Ulang lagi. Okay. These are the standards 1999 and then 2014. Semua ni ada dalam yang disuggest oleh Downing ni. Apa yang standards yang agree lah. Yang ni plan. Kena define content apa nak tanya. Kena buat test specifications. Kena bina item. Lepas tu kena design test. Lepas tu kita kena susun buat item bank. Test production. Okay. Baru dah develop item, baru develop test. Okay. Test apa untuk item bank 1. Test apa untuk item bank 2. Okay. Test administration. Takbir test. Score. Lepas tu nak tengok, okay. Dah kita tengok student okay. Student passing score macam, student kita score macam ni untuk soalan ni. Jadi passing score kita nak buat macam mana? Kalau soalan ni susah, passing score janganlah tinggi sangat. Semua dapat, semua fail nanti. Okay, macam tu lah. Reporting test results. Nak report lah berapa ramai yang dapat macam tu lah. Tengok responden macam mana dia jawab. Item banking, finalizing lah. Yang ni at the end, bila dah decide semua, okay. Test technical report. Macam tadi kita guna. Untuk yang item 10, step 10 tadi tu, develop guidelines. Okay, yang ni boleh download kat sini. Okay. Percuma. Okay, compare. Kalau kita compare, 1, 2, 3 samalah dengan 1, 2, 3 tadi. Tapi 4 dengan 5, 4, 5, 6. Okay. Conduct initial tryouts, pilot the test is actually the test administration. Yang ni yang kita tak apa clear sangat lah. Yang kita tak detail out sangat. Okay. Sebab yang ni untuk betul-betul, yang betul-betul high stakes. So, kita kat sini skip. Yang ni lebih kepada yang ni. That's how we align. Okay. Yang ni dengan nombor 7. Yang ni dengan 4, 5, 6. Yang ni sama. Okay. Okay, 11 suku dah. Saya janji sejam kan. Okay. Yang ni contoh. Contoh ni boleh tengok sendiri dalam slide. Saya dah bagi slides kan. Okay. Ini contoh yang item yang ditulis yang poor, yang item yang tidak bagus dan item yang bagus. Okay. Item yang poor yang ni. Item yang well written yang ni. Apa beza? Any takers dekat chat, live chat? Kenapa yang ni poor? Kenapa yang ni well written? Cakap pasal poor dulu kalau nak chat. Okay. Okay, I'm waiting. Yes, Muna. Okay, I'm explaining. Okay, Muna can put on chat if you have your thoughts. Okay,
kat sini dia kata, the table below shows the weights of 3 vehicles. Berat 3 kenderaan. Kereta, motorcycle, truck. Okay. Kalau tak ada berat ni, boleh tak kita agak-agak? Yang mana berat? Of course lah, kalau common sense, truck dulu. Kemudian kereta. Kemudian motor. Right. Kalau tak tengok benda ni pun, berat dia ni pun, dalam pound ni, apa? Okay. Okay. Kalau tak tanya pasal berat pun, students tak faham orang kata, okay, 4,000 lebih banyak daripada 400. Okay, 12,000 lebih banyak daripada 4,000. Dia tak faham konsep ni. Konsep apa, nombor. Apa kita panggil? I forgot the term. Puluh kot. Rumah puluh ribu, ratus, 10,000 and everything. Apa dia cuma tahu, oh okay, truck mestilah paling berat. Second car. Third, motorcycle. Jadi dia kata kat sini, which list shows the vehicles in order from the lightest to the heaviest? Okay, kalau truck paling berat, so truck ni paling, okay, sorry. Kalau motorcycle paling ringan, yang lightest kan? Motorcycle lah nombor 1. Yang ni lah nombor 1. Yang lain dia tak tengok dah. 1 sebab dia tengok based on dia guna common sense. Dan yang ni tak fungsi. Padahal kita nak tanya pasal, kita nak suruh dia compare antara berat. Yang mana, okay, kalau 400 lebih ringan daripada 4,000 dan lebih ringan daripada 12,000. 4,000 lebih ringan daripada 12,000. Okay. That's why this is a poorly written item. Okay. Yang ini bagus. Yang ni kita ambil manusia. Manusia ni tak semua kita tak adalah kita tahu, oh Bobby mesti gemuk, Carlos mesti kurus, Jenna mesti sederhana. Tak ada. Tapi yang ni kita tengok based on oh bukan berat ah. Satu lagi benda tu sensitif ya, tanya student dan berat mungkin. Okay. Tapi yang ni dia tanya pasal the table below shows the number of apples 3 students picked. Okay. Ni berapa bilangan apple yang 3 student ni kutip. Which list shows the number of apples picked in order from greatest to the least. Yang ni nak tengok yang paling banyak dan paling sikit lah. Yang ni okey. Yang ni maksudnya paling banyak. Okay, Bobby kutip paling banyak. Nombor 2. Jenna kutip paling banyak. 121. Okay. Kemudian Bobby kutip nombor 2. Kemudian 3. Carlos. So kita tengok. Okay, nombor 1 121. Yang ni ataupun yang ni. Ada 2 distractor. Okay, ada 2 option. Yang ni okay, potong. Okay. Nombor 2 107. Okay, mestilah yang ni. So student ada the steps of thinking. Okay, dia tengok dulu, okay, berapa bilangan apple yang kena kutip. Kemudian dia dah susun based on konsep greatest dengan least. Paling banyak dan paling sikit. Okay, kemudian dia baru masukkan ikut pola nombor. Okay, and these examples are taken from this Smart to Balance Assessment Consortium. Yang ni example yang paling saya suka sekali. One of the examples. Okay, the one that I like. Kenapa this is a very poor item? Poorly written item. Item yang ditulis dengan sangat, item yang tidak bagus lah basically. Okay, I'm gonna answer. First, they use Mercedes. Ditulis, Mercedes received 32 pieces of candy on Halloween. She ate 1/4 of the candy. How many pieces of candy did Mercedes have left? How many pieces? Okay. Show or explain how you found your answer. Ini tak ada kena-mengena dengan soalan lah. Dia kata 32 pieces. Okay. Nak quarter saja. So, bahagi 4 lah. Okay. Tapi, isunya is the use of name Mercedes. Mercedes can be a girl's name or a car's name. Okay. Kalau orang tak sure Mercedes ni siapa, dia ingat car. So, this is going to be confusing first. Second is a Halloween.
the festival itself. Okay, in the principle of item writing is actually you cannot be culturally biased, and in this case student yang jawab soalan ni tak semua yang celebrate Halloween. Jadi letak Halloween dalam soalan mathematics yang tak ada kena-mengena dengan, selalunya kita boleh tanya benda lain yang lebih general, tidak dibenarkan. Okay. Okay, so kalau kita nak relate dengan kita punya soalan Malaysia ni, kita memang tak guna. Contohnya Hari Raya Korban nak tanya matematik, sebab ada sensitivity kaum. Dan kita tak tulis nama pelik-pelik lah. Kita just nama yang basic, yang senang. Okay. Ataupun pelajar A, pelajar B. Okay. Yang ni ditulis Mercedes. Very confusing with cars. Okay. A car brand. Macam nama kereta Mercedes. Okay. Yang ni, kenapa dia poor? Sebabnya, okay, baca soalan. Look at the rectangle below. Rectangle. Dia bagi 3 kaki, 6 kaki. So, kita tahulah yang ni pun 3 kaki, 6 kaki. Okay. First, what is the area? Dia nak tanya apa? Luas, area. So, kalau luas, kita tahu kata 3 kali 6. Jawapan dia 18. Tapi, kalau dia tak faham konsep luas, sebab apa dia kata poor? Sebabnya katalah kalau dia confuse luas dengan perimeter. Dia mesti jawab 18 juga kan? Yang ni dia jawab 3 tambah 3 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Jawapan yang sama, tapi kefahaman lain-lain. Dia kebetulan dia jawab soalan ni betul sebab dia kira konsep parameter. Tapi soalan tu kita punya table of specification, kita kata kita nak ukur luas, bukan perimeter. Okey? Itu pun salah satu contoh soalan yang tidak bagus. Okey, yang ni I'm gonna yang ni. Okey, last last one, okey? 11:30 dah. Okey. Apa? Yang ni poor, yang ni well. Kenapa? And as usual, I'm gonna answer because I don't know why the buffering of live chat is not fast enough. Okay? Tak apa, internet kot. Okay? Okay, kat sini soalan. What do you call soalan? Masalah, kan? Berbentuk masalah. Okay, ayat. Word problem. John traced a shape that has exactly 4 sides, exactly 2 right angles, and exactly 2 sides that are the same length. Dia kompleks tak? Which of the following shapes could John have traced? Dia bagi tahu lah. Okay, dia bagi John buat macam ni, macam ni. So dia tengah lukis bentuk apa ni? Okay. Okay, tapi dia kata ini soalan yang lemah. Sebabnya complexity. Ingat tak? Complexity and readability. Kebolehan bacaan tu buatkan orang stres lah juga kan? Especially student yang kalau macam ni konsep macam ni usually student yang student sekolah rendah semua tu. Jadi terlalu kompleks lah kat sini. Jadi cadangannya ialah buat macam ni. Soalan dia bagi stimulus, John traced a shape that has exactly 4 sides, exactly 2 right angles, and exactly 2 sides that are the same length. Okay, so yang ini ada 4 sides, 2 right angles, 2 sides that are the same length. Apa? Okay, I'm not going to answer that. I think it's a kite or rhombus or something. Okay, jadi dia buat dalam bentuk bullet point. Ini hanyalah kebolehan bacaan. Okay,
Jadi tak ada masalah dengan, kali ni tak ada masalah dengan apa soalan ke dengan distractor lagi. Nanti kita tengok distractor pula problem. Okay. Yang ni dia cuma nak tunjuk kata ini tu terlalu kompleks. Jadi kita buat dalam bentuk bullet point ataupun masuk dalam table, nak masuk dalam kotak, nampak cantik sikit, nampak kemas. Okay. Dapat asing. Okay, ni bukan soalan. Ini soalan. Okay. Okay, yang ni. Okay, yang ni nak tunjuk kata ni lah. Apa? Level-level. Kalau sekolah rendah, US, first grade. Kat mana? Umur dia 5 dengan 6, masuk sekolah tadika. Sama lah macam kita. First grade, 6 dengan 7. Okay, ini kalau sekolah international lah. Okay, ini apa? Depth of knowledge. Kalau US ada, dia orang panggil depth of knowledge. Basically, taxonomy belum lah. Okay, cuma dia kata level 1 recall, level 2 skill concept, level 3 strategic thinking, extended thinking. Lain negara lain lah. Tapi still lagi bila level 4 ni synthesize, benda-benda yang high order lah. Kebat lah, kebat. Critique, analyze. Kita ni C4 lah kan. Create, C6. Okay. Bila recall ni, who, what, when, where, why, memorize. Hafal saja. Define, definisikan, label. Very low. Low level. Okay. Yang ni banyak lagi. Ini English. Kenapa flawed? Too complex. Does not match target. Ni target dia. Okay. Dia nak tanya lain, dia jawab dia tanya lain. Poor wording. Okay. Extra weight. Maksudnya dia gemuk ke? Amelia choose the phrase extra weight to describe herself. Okay. Not plausible. Maksudnya tak sesuai. Ni, okay. Bias. Okay. She knew she was fat and weigh too much to fly on airplane. Okay. Kalau tak baca ni pun bila tengok soalan, lah, apa benda ni? Takkanlah kesiannya Amelia ni. Okay. Very biased. Okay. Yang ni well written. Yang ni dah repair lah. Yang ni dah flawed. Yang ni dia repair lah. Okay. So you'll see. Different grade. Tadi dia kata, dia tanya untuk grade 3. So, soalan ni tu kompleks. Kalau nak tanya grade 4, okey lah boleh. Untuk complexity macam ni. Okay. Kemudian dah different target dah. Better wording. Ubahlah sikit. Panggillah pakar bahasa ke kan. Plausible. Tak adalah pelik-pelik sangat dia punya. Bias free. Tak adalah perkataan fact dah kot. Okay. Yang ni flawed juga. Okay. Go through in the slides. Okay. It's going to take longer. And if you have questions, you can ask me on WhatsApp group or comments. I'm going to reply the comments. Okay. If you have questions. Tengoklah. Refer to slide number ni. And tell me. Okay, I have question on slide number 104. Why? Okay, I'm going to answer. Okay, but for now, you take your time to see. Why is it problematic? Why is it well written? Why is it poor? Kenapa item tu bagus? Kenapa item tu tak bagus? Okay. Dah masuk sikit part 3. Characteristics of good instruments. One slide. Factors determine quality of instruments. Tadi proses. Sekarang ni quality nak menentukan. Dah habis proses tu. Kalau kita ikut 10 proses ataupun 3 proses yang group Izzat, Azman and Zul, group A bentang. And apa? Kalau group B, cerita pasal langkah-langkah yang Smith Adams tu, Fatin, Ira, Hidayah, Amani. Samalah. Okay. Dan hopefully kita dapat instrumen yang berkualiti. Mesti skornya reliable. Mesti skornya sah, valid. Mesti praktikal. Boleh digunakan, relevant. Tak tanya mengepek-epek. Okay. Objektif to some extent. Ada setengah kita nak tanya jugalah benda yang subjektif. Macam penilai boleh terima jawapan yang lain. Authentic. Authentic tu maksudnya yang macam yang kena dengan dunia sebenar. Selama sekarang ni kita dah banyak kepada authentic test. Explicit, clear. Bukan nak tricky sangat. Okay. Okay. Soalan mesti clear. Okay. Good and appropriate item difficulty. Discrimination. Yang ni kena buat item analysis. Yang ni kita punya assignment nombor berapa? Nombor 1, 2, 3, 4, 5. 4 dan 5 dua-dua kena buat item analysis. Okay. Satu kira SPSS, satu buat guna calculation. Okay. Excel ataupun manual. Okay. Comprehensive. Sama lah kalau kita nak tanya satu syllabus, the whole thing. Tapi kena back to the purpose. Kita nak tanya apa? Akhir tahun, berapa soalan kita nak tanya? Awal tahun, berapa sangat soalan kita nak tanya? Okay. Kalau awal tahun, berapa topik yang nak tanya sangat? Kalau cukup ke nak masuk dalam table of specification ataupun mesti banyak item nak tanya. Selalunya kalau awal tahun, yang balik kepada soalan Farah tadi,
Tengok topik. Kalau awal tahun tu cukup topik, nak tulis soalan, okey. Kalau it's confusing, soalan topik sikit, item kena tulis banyak lah juga. Okay, unless you have 10 items nak tanya untuk satu topik. Okay, awal tahun selalu topik kita tak cover banyak lagi kan. Okay, appropriate given time. And ini kalau soalan panjang, lamalah masa jawab. Okay, hari tu group B ada. Cuba tengok slide group B. Saya ada juga share slide group B dengan group A dan slide group A dengan group B. So, cuba lihat slide group B ada cadangan masa. Okay, selalunya kalau kita tanya soalan matematik, 40 soalan, objektif, dia punya option A, B, C, D. 40 items, selalunya 60 minit. Kita assume satu soalan 1 minit lebih. Okay. Jadi, tapi tengoklah kalau soalan tu panjang yang berjela, kena panjangkan masa lah. Okay. So, kita kena tengoklah berapa banyak masa kita ada juga nak tanya. Memanglah semangat lah nak tulis sampai 100 item. Tapi kalau kita ada 60 minit saja, it's really not practical. So, what else? You decide. You tell me. Okay. Comment below. Okay, guys. That's it for now. Okay. Thank you very much for joining all this. I have now 21 participants. Earlier, I think the latest I have 25. That's good enough. Okay. Kiranya half lah datang. Okay. To listen. Okay. I'm very happy. Thank you very much, guys. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya WhatsApp group. Okay. I'm going to end the YouTube session now. Ke ada nak tanya sekarang? I can wait 2 minutes. I can wait 5 minutes. Once semua komen kata nak keluar, I'm going to end the session. Let me know. Okay, Sah join. Sah kata boleh. Okay. Oppo F5. Item yang ingin ditekankan perlu dibuat. Yes, this is a prinsip penulisan item lah. Okay, guys. Keluar pun. Thank you Arvin. Thank you Atira. Thank you Ghazali. Thank you Muna. Thank you Shahira. Thank you Lim. Thank you Hikmah. Thank you Ella. Thank you Sah. Okay, guys. Okay. See you later. Okay. Assalamualaikum. Take care. And thank you for joining. Yes.